وصحبه وسلم وبارك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خيرك برحمتك يا ارحم الراحمين. Terbaca Al-Fatihah untuk semua kita yang hadir pada hari ini, ibu bapa kita, pasangan kita, ibu bapa yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, mudah-mudahan bahagia diberikan anak-anak mereka disampaikan kepada mereka, dan kepada pasangan kita, anak cucu kita, masjid kita yang sudah hadir pada hari ini, dan segala pekerja semua pekerja-pekerja, dan juga negara kita dan negara bersebelahan, dan tetangga kita, sahabat baik kita, ada ulama kita yang banyak mengajar kita tentang ilmu, mudah-mudahan mereka semua diberi oleh Allah SWT. Rahmat serta pertolongan Allah SWT pada akhir hayat kita dan juga hari kita. Wa'ala wa sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kita dekat tajuk yang masih sama, iaitu tentang Dajjal yang kita baca pada minggu yang lalu. Okay. Ini semua adalah kita baca dari satu hadis yang berkenaan dengan hadis yang minggu lalu kita baca. Jadi nanti kita akan tengok penambah apa cerita-cerita yang dibawa dalam hadis tersebut yang boleh kita jamakkan ataupun kita campurkan supaya kita dapat lebih pemahaman tentang datangnya Dajjal. Pada minggu yang lalu agak panjang hadis dia. Dia diterangkan tentang beberapa babak dalam kehidupan manusia itu bersama dengan Dajjal daripada awal mula sampailah semuanya Nabi yang akan memusnahkan Dajjal tersebut. Kemudian dekat hadis Qala inna Dajjal yakhruj wa inna ma'ahu ma'an wa naran. Jadi disebutkan kat sini daripada Ribai bin Hirash, beliau berkata, saya berangkat dengan Abu Mas'ud Al-Ansari ke tempat Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhum. Huzaifah Al-Yaman ni dia adalah pemegang rahsia-rahsia. Nabi selalu kalau ada rahsia Nabi sebut kepada dia. So dia adalah penyimpan rahsia lah. Salah satu sahabat yang menyimpan rahsia. So kalau sahabat tu nak tahu apa-apa, kebanyakan mereka akan jumpa dia lah, bertanya apa yang pernah Nabi sebutkan tentang perkara ni, perkara tu. Mereka selalu datang bersembang jugalah. Sama juga dengan sahabat-sahabat selalu datang kepada Aisyah, tanya perihal Nabi, apa yang Nabi ada sebut yang belum lagi mereka ketahui. Ataupun dia nak tanya tentang hadis-hadis yang berlaku yang mereka kurang faham kenapa turunnya hadis tersebut. Kenapa Nabi sebut tentang hadis tersebut, kenapa. Jadi sama juga dengan ni, Abu Mas'ud Al-Ansari pergi ke tempat Huzaifah, kemudian bertanyalah kepada dia. Lalu Abu Mas'ud bertanya kepadanya, beritahukanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal Dajjal. Maka Huzaifah lalu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu keluar dan sesungguhnya beserta Dajjal itu ada air dan api. Dia ada air dengan api. Jadi ada pun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itulah adalah api yang membakar. So kalau kita baca hadis, kita tahulah. Kalau kita berada pada zaman Dajjal ni keluar, dia bawa api dengan air. Kalau kita belajar, kita mengkaji, kita tahu hadis ni, maka kita tak akan pilih air, kita pilih api. Pasal apa? Dia datang dengan dua. Dia bilang kalau yang manusia melihat sebagai air, maka itu adalah api yang membakar. So tak boleh
tak boleh ambil api. Tak boleh ambil air. Pasal dia api. So kena ambil api. Maka dia maksud dia air. Dia terbalik. Dajjal tu kalau datang dia benda semua jadi tengah terbalik. Okay? Sedangkan apa yang dilihat oleh manusia itu sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air. Yang dingin dan tawar. Maka barang siapa yang menemui Dajjal di antara engkau semua, hendaklah masuk dalam benda yang dilihatnya sebagai api. Kerana sesungguhnya ini adalah air tawar dan nyaman sekali. Setelah itu Abu Mas'ud berkata, saya pun benar-benar pernah mendengar yang seperti itu. Maknanya Abu Mas'ud ni dia macam gini, sahabat tu bila dia datang jumpa sahabat lain, tanya, kemudian dia sahabat tu bila dia terangkan, dia tak ada macam kita lah. Macam kita kadang-kadang orang kita dah tahu pun, kita dah tahu, kadang-kadang orang sebut, kita cakap, aku dah tahu dah ni. Tak payah cakap lah. Tapi Abu Mas'ud ni dia, itulah nama orang nak mencari sesuatu kan. Kerana perlu dengan ramai orang yang mendengar. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang boleh dipercayai, yang kuat, pasal ramai yang mendengar. So Abu Mas'ud pun cakap dia pernah dengar hadis yang sama yang Nabi sebut. So dia ada datang dua, api dengan air. Yang manusia nampak api itulah air, yang manusia nampak air itulah api. Dia terbalik. Benda-benda akhir zaman selalu benda tu terbalik. Dia akan datang lain daripada yang sepatutnya lah kan. Wanita lebih daripada lelaki. Kemudian apa? Pada akhir zaman nanti orang akan jumpa, dia beri salam kepada orang yang dia kenal je. Tak kenal dia tak beri salam. So ini semua adalah panduan bagi kita. Kalau kita tu baca hadis Nabi ni semua, kita nak sebarkan salam lah. Pasal itu penting. Kan? Jadi salah satu daripada apa yang Nabi bawa kepada umat Islam ni adalah pertama afsu salam, sampaikan salam, at'imut ta'am, beri makan, kan? Kemudian bangun malam, sementara manusia itu semua tidur, kau bangun. Warna suniam kan, manusia tidur, kau bangun. Ini 3 perkara. 2 perkara misalnya yang afsu salam, sampaikan salam maknanya sebarkan keamanan kan. Itu kita dengan manusia kan. Ada juga malaikat beri salam, Allah beri salam kepada Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, beri salam. Malaikat pun beri salam. Ada malaikat beri salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Nabi tu dapat selawat dan salam daripada Allah dan juga para malaikatnya. So beri salam tu sangat-sangat penting. Beri salam, keselamatan. Maknanya tu salah satu daripada syiar besar Islam, iaitu afsu salam bainakum. Pasal nanti bila hari akhir zaman tu nanti manusia tak akan beri salam melainkan kepada siapa yang dia tahu je, dia kenal. Kita kadang-kadang pass by tepi orang pun dia buat bodoh je. Tak ada cakap Assalamualaikum kan. Pasal tak kenal. Kadang-kadang diorang tengok kita one look pula. Kenapa pula salam tu? Macam tak biasa. Suasana tu tidak biasa. Tapi kena biasakan lah. Pasal nanti kalau hari kiamat akhir zaman tu dia automatically akan jadi macam gitu. Orang tak beri salam melainkan siapa yang dia kenal saja. Jadi bila belajar hadis-hadis ni kena bangkitkan semangat untuk mendalami apa yang diajarkan. Supaya nanti pada masa akan datang tu perkara-perkara demikian tidak akan berlaku lagi. Dia automatically berubah. Masa makin pendek. Sekejap aja buat gini je. Dah pukul berapa? Sekejap je. Berlari lah masa. Lari daripada kita kan. So, kadang-kadang satu malam nak bagi 3 aktiviti pun tak boleh. Macam imam-imam terdahulu, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua. Mereka tu kaji ilmu. Dalam satu malam tu boleh tidur, boleh ibadah, boleh belajar. Kita paling-paling hantar 2 je. Tidur, solat. Tidur, belajar. Dia gitulah antara 2 kan. Dia boleh buat 2. Makin lama makin pendek lah. Masa kita makin tak ada. So dalam tanda-tanda hari kiamat tu ada asatizah pun cakap lah. Mungkin kalau benda yang memberi salam hanya kepada mereka yang kita ketahui, sekarang sudah ada. Banyak orang pun tak nak beri salam antara satu sama lain. Melainkan siapa yang dia kenal je. Sudah ada lah. Kan, tanda-tanda tu sudah ada. Jadi kita nak
kita nak kena bangkitkan semula lah. Bukan bermakna bila kita baca tu kita beri salam semua orang, beri salam, kiamat tu lambat lagi. Allah pun tahu usaha kita macam mana, bila lambat, bila kita baca tu, ini kita sedang, kita beri salam. Tapi perkara-perkara tersebut sudah tetap. Tidaklah, tidaklah boleh anjak kan. Nyawa, ajal, kiamat itu bila berlaku. Semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala bila berlaku. Cuma kita tu disuruh bila kita dengar sesuatu tu kita nak kena amalkan sedaya upaya. Kemudian dekat sini sebut lagi apa? Hendaklah kamu semua bila melihatnya sebagai api, hendaklah kamu masuk ke dalamnya dan sesungguhnya ia adalah air tawar dan nyaman sekali. So Abu Mas'ud kata, aku pun pernah mendengar seperti itu. Maknanya confirm lah benda tu Nabi ada cakap kepada sahabat-sahabat dia. Sama macam Dajjal tu lah yang dia tulis kafir dekat kepala dia kan. Kita pun fikir, kadang-kadang tulis kafir takkan orang ikut kan. Yang ikut dia siapa? Yang tak nampak lah tulisan kafir kat atas kepala dia tu. Bukan orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah, Allah selamatkan. Dia nampak tulisan kat atas kepala dahi dia tu kafir, dia tak ikut. Yang mereka-mereka yang tak nampak ni, dia akan ikut lah. Dan Allah tak nampakkan. So benda-benda tersebut semua tanda-tanda. Itu tanda-tanda hari kiamat lah. Banyak kadang-kadang sekarang. Nak cakap banyak tu tak tahulah. Ada juga yang message kita cakap pasal dah takut pula. Takut dengan benda-benda ni. Kakak tu sampai mental illness sampai. Takut. Pasal sebut pasal Dukhan kan. Tahun lalu kan. Yang api tu turun. So kakak tu cakap, ustaz-ustaz ni dekat YouTube ni saya cakap tu je saya naik takut saja dia bilang. Saya jadi tak boleh tidur dia bilang. Tak boleh tidur, saya jalan luar, saya pergi kerja pun saya takut dia bilang. Takut benda tu jadi, pasal nanti ada kemarau, macam mana tak ada makan, dia bilang macam itu. Kakak tu jadi takut. So, pada zaman Nabi pun, bila ditanya bila kiamat tu terjadi, Nabi cuma cakap kepada kita, apa yang kau persiapkan untuk hari tersebut. Bukan hanya takut saja, tapi pasal takut aja nanti tidak membantu. Jadi, boleh jadi tak betul pula nanti kan. Dia jadi naik takut. Tapi benda-benda tersebut bukanlah satu nak menakut-nakutkan. Tapi memang tajuk dia nak cakap pasal kiamat tu mestilah nak kena sampaikan. Bahawa kalaulah kita termasuk pada waktu tersebut, kita tak tahu bila terjadi. Kita termasuk dalam hari tersebut, Dajjal tu keluar, dia bawa dia 2 air. So kita dah tahulah pasal kita ada baca kan. Dan mudah-mudahan kita terselamat lah kalau kita selalu baca doa lepas solat, doa sebelum salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, a'udzubika min azabil jahannam, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Itu semua mudah-mudahan dapat membantu dan menyelamatkan kita. Suruh kita rajin membacanya lah, jangan lupa. Kalau lupa macam mana tahu, tepi aje lah. Pergi pergi dekat kedai laminate ke apa tu, kedai photostat, tunjukkan dia ni. Suruh dia, kadang-kadang orang boleh printkan kita paper tu. Berdasarkan gambar yang kita tunjuk tu lah, doa tu. Boleh print, boleh laminate kan. Sembahyang tahu tepi. Jadi bila tahiyat dia, ingat baca. Kalau tak nanti takut baca salah berpusing-pusing ke azab qabri ke azab jahannam dulu. Qabri jahannam qabri, macam mana ni? Kan? Nanti lupa. Taruh tepi aje lah. Ataupun ambil buku-buku yang doa yang ada tentang bab tu. Klipkan kat tepi. Taruhkan kat tepi. Klip lah. Nanti takut terbang kan. So klipkan taruh kat tepi. Boleh. Orang yang sembahyang duduk lagi senang lah taruh tepi katil ke apa. Doa-doa tersebut amalkanlah. Supaya dapat menjadi pelindung. Azab kubur. Azab neraka jahannam. Fitnah mati dan juga dalam kehidupan dan juga kematian. Kemudian fitnah daripada Dajjal ni sendiri. So hadis yang selanjutnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahwujud Dajjal fi ummati fayamkusu arba'in.
La adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina aman. Yang hadis yang sebelumnya pun ada sebut tentang 40 hari kan? Ingat tak hadis yang panjang lebar tu? Nanti muka surat 1662. Mana dia? 40 hari juga. Mana dia? Muka surat 1663 sebelah atas. Bila sahabat tanya, berapa lama Dajjal dekat dunia ni? Kan? Berapa lama ia menetap di bumi? Maka Nabi menjawab, 40 hari. Yang sehari-hari pertama, lamanya seperti setahun. Hari kedua, lamanya seperti sebulan. Hari ketiga, yang sehari sesudah itu, hari ketiga seperti sejumaat. Yang ini seminggu. Sedang hari-hari yang selain daripada 3 hari itu adalah sebagaimana keadaan hari-hari masamu sekarang. Tu 40 kat sini dia sebut 40 hari kan? Dah bahasa Arab dia apa? Tengok Arba'una yauman. Qala arba'una yauman. 40 hari. Okay? Muka surat 1660 sebelah atas sekali. Qala arba'una yauman. 40 hari. Okay? Jadi hadis yang kat sini, sahabat ni bila dia beritahu dia Abdullah bin Amr bin al-As, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa yahrujud dajjal, Dajjal itu akan keluar kepada umatku kemudian menetap selama 40 lamanya. Tetapi saya tidak mengerti apakah itu 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. So kalau kita ambil hadis yang sebelumnya, kita dah tahu 40 hari. So hadis tu kadang-kadang dia membantu antara satu sama lain untuk menguatkannya. Okay? Kerana sahabat ni dia tidak bertanya 40 apa. Ataupun dia tidak mendengarnya secara langsung belakang tu 40 yauman ke, syahran ke kan, sanah ke. So dia tak tahu. So dia kata tak tahu kat sini. Dia tak tahu 40 apa. 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun tak tahu. Kemudian apa? Faya ba'asullah ta'ala Isa bin Maryam. Faya telubuhu fayuhlikuhu. Kemudian Allah mengutus Isa putera Maryam alaihissalam, lalu ia mencari Dajjal kemudian merosakkannya, iaitu membunuhnya. Depan pun ada cakap juga kan? Turunan Nabi Isa membunuhnya. Kemudian para manusia itu, dia cakap kat sini, sumayam tusunnasu saba'a sinin. Laisa bainal isnaini adawah. Kat sini dia sebut, manusia tu kemudian itu menetap selama 7 tahun. Di saat itu, tidak ada permusuhan sama sekali antara dua orang manusia pun. So, berapa dia orang duduk menetap setelah matinya Dajjal? Mereka menetap di situ selama 7 tahun. Masa 7 tahun tu pendek lah 7 tahun 7 tahun tu, mereka tak ada permusuhan pun di antara manusia. Baik saja. Setelah Dajjal tu dibunuh. Kita dalam hadis yang sebelumnya, yang panjang tu kita dah ada bincangkan. Bila Dajjal pergi satu kaum tu tak nak ikut dia punya cakap. Kemudian kering kelontang negeri dia. Kan, kering kelontang. Kemudian bila Nabi Isa bunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum ni, kemudian mendoakan mereka, kemudian jadi balik semua sedia kala. Tu semua orang-orang yang beriman. Pasal dia tak nak ikut Dajjal kan, maka dia dapat bencana macam gitu. Cuba kita fikir, dalam hidup ada tak macam gitu? Sifat Dajjal ni ada lah dalam hidup kita kan. Kadang bila kita tak ikut dia, dia tindas kita cukup-cukup lah. Dalam negara-negara yang menindas, manusia ditindas misalnya, ataupun dalam pekerjaan misalnya kita tak ikut cakap dia, habislah. Dia kena mereka-mereka yang di atas tu yang tidak memberi keadilan kepada orang-orang bawahan dia. Dalam sifat manusia ada gitu kan? Ada. Kalau kita tak ikut, ataupun kadang-kadang kita sama kita, kalau dia tak ikut cakap kita buat bodoh lah dengan kau.
Okay? Aku tak nak tolong kau buat apa? Kalau tak ada ikut cakap aku, buat apa kau nak tu? Itu sifat-sifat manusia. Sifat dalam hidup kita sebagai manusia tu kalau tak dengar cakap kita kadang-kadang tak suka. Yang suka kalau orang tu ikut, dia tunjuk kita. So Dajjal ni pun dia bawa satu ajaran tu. Ada setengah golongan tu tak ikut dia punya cakap, maka kemarau lah tempat dia. Tak ada makan, tak ada apa, kering kerontang. Kemudian bila Nabi Isa AS bunuh Dajjal, dia datang pada kaum ni. Dia kasih berita baik kepada kaum ni. Okay? Dalam hadis ni disebut lepas Dajjal tu dibunuh, kemudian manusia tu menetap di muka bumi ni selama 7 tahun. Tidak ada sama sekali permusuhan antara dua orang. Maksud tak ada orang gaduh-gaduh lah. Selama 7 tahun tu happy je. Kan? Tak mungkin lah kan? Kalau sekarang ni tak mungkin lah. Mesti ada orang gaduh. Tapi itu tanda-tanda hari kiamat. Okay? Berlakunya kepada benda-benda yang tidak terjadi pada masa kita hidup, dia terjadi pada masa tersebut. Okay? Semua fenomena-fenomena dunia akan berlaku waktu tersebut. Okay? Kemudian apa lagi? Bahasa Arab dia itu. Mana? Dekat sini. Yalah, maknanya sama-sama kita tak ada bermusuhan. Kita baik aja. So itu yang saya bilang. Tak mungkin lah pada masa kita sekarang ni, tiap hari kita ada bergaduh. Tak suka dengan itu, tak suka dengan. Antara dua masa tak ada bermusuhan, anything. Semua baik aja. Enggak kak? Faham tak kak? Ada wa bainan nas, bainah. Apa kak? Nanti lepas tu baru keluar. Betul. Jadi waktu kita cakap yang macam gini, bukan antara dua Nabi tu, bukan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi tu, bukan. Tapi yang kita cakap ni adalah berkenaan dengan antara kita semua. Okay? So kita tak akan ada permusuhan dekat situ. Okay? Kemudian dekat sini sebut Summa yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan min kibalis syam. Fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Kemudian dekat sini sebut maka selanjutnya Allah azza wa jalla mengutus angin yang dingin dari arah Syam. So tempat-tempat situ memang tempat-tempat important lah bagi orang-orang yang membaca kitab-kitab lama. Kan? Tempat-tempat tu adalah kitab-kitab yang sangat-sangat tempat-tempat yang sangat-sangat penting. Semua orang tengah tunggu je tempat-tempat tu. Dan kalau kita tengok dia punya tanda-tanda pun, tempat-tempat situ tu yang berkenaan tu semua akan huru-hara tempat-tempat tu. Iran, Iraq, Palestin, kemudian last kali tu adalah Madinah tu belum dapat masuk lagi. Tapi kata dekat Madinah tu ada satu tempat yang dekat Jabal tu yang sudah dibina kota kan. So itu semua tempat-tempat yang akan dilalui dan dimusnahkan tepi-tepi tu semua. Bersebelahan, berdekatan tu semua. So tempat tu memang sekarang pun memang dah rosak pun lah. Syria tu semua. So tempat-tempat tu akan dirosakkan. Iraq dah tak bangun lagi lah. Masih tidur lagi. Susah nak perbaiki sistem dia. Susah sekali. Syria dah hancur. Iraq pun hancur juga. Susah nak build balik benda-benda tempat tersebut. Susah nak build. So dia akan hancur satu persatu. Dia hancur. Last kali nanti akan pergi ke tempat Madinah tu. Cuma dia tanah haram tu jajah tak boleh masuk. Kan? Yalah, tapi sekarang masih lagi boleh bertahan lah. Dia ada sistem jugalah. Cuma akan datang dia akan hancur juga. Betul. So dekat sini bila terjadi benda tersebut, Allah akan mengutuskan angin yang dingin dari arah Syam. Maka tidak ada seorang pun yang menetap di atas permukaan bumi yang dalam hati orang itu ada timbangan seberat semut kecil dari kebaikan ataupun keimanan, melainkan pasti akan dicabut nyawanya sehingga andai kata salah seorang dari engkau semua ada masuk ke dalam perut gunung,
juga pasti akan dimasuki oleh angin tadi sampai dapat terjabut nyawa ni. Ni angin. Orang putih punya cerita banyak cakap pasal angin. Angin datang aja mati. Mati. Dia ambil sumber daripada itu. Nampak tak? Dia nak buat cerita seram kan? Cerita apa lagi? Tu hari saya pernah tengok Last Lord of the Ring pakai angin. Ada filmnya. Ada movie-nya angin-angin ni. Ya betul, banyak movie. Barat banyak suka ambil movie yang bab angin-angin. Ada lagi satu yang cerita angin tu kalau datang terkena orang, masuk satu-satu orang akan mati kalau terkena angin tersebut. Dia punya cerita tu bersumber dengan Last apa lah dia ada. Saya pernah tengok cerita tu. Cerita tu bila saya gambarkan, betul macam takdir yang telah Allah tetapkan pada seorang. Macam kadang-kadang rantai kayu yang diorang taruh dekat atas lori tu boleh tercabut pula sikit. Lepas tu dia ni yang bawa kat belakang. Jatuh pula kayu tu kat situ. Apa nama dia? Last apa pun tak tahu. Dia ada banyak episod. Satu kali punya filem berjaya, dia buat lagi. Apa? Bukan? Dah lupa betul. Saya tengok cerita tu, betul-betul dia gambarkan seperti takdir. Bukan. Dia punya nama dia panjang. So, Twister pun iyalah. Tapi ini Final Destination. Final Destination tu, dia nama pun destination kan. Dia adalah benda takdir sebenarnya. So, benda kadang-kadang kita ada dekat situ, benda tu pula datang, jatuh kat kita. Dia berupa angin. So, kalau kita tengok dari segi gambaran tu, sama lah macam takdir yang Allah berikan. Kan? Dan angin tu bila datang kat orang tu, maknanya orang tu lah last sekali kena. Kan? Kadang dia jalan dekat bawah tu, benda kipas jatuh. Lampu jatuh. Tercacak lah kat mana-mana lah. Kayu termasuk dalam kereta tersebut. Yang mereka tak jadi pula naik plane. Plane tu pula crash. Tak kena pada mereka. Mereka pula yang belen-belen ni akan kena. Takdir lah. Kan? Dia nak cakap pasal takdir tu dia nak pegang filem kan. So kalau Ustaz Auni ni kalau dapat filem tu memang dia kupas lah habis-habisan. Dia memang suka bab tu. Cuma kita ni dah bab filem-filem ni nak diterjemahkan begitu, tak payahlah kan. Kalau kita lah, pasal ada banyak lagi kita boleh cakap. Tapi itu kelebihan dia suka. Pasal ada orang suka. Ada orang kalau cakap pasal benda berat-berat macam ni tak suka. Tapi kalau cakap pasal benda tu dia suka. So dia attract orang punya attention jugalah bagi mereka yang macam gitu. Adakah salah? Tidak. Kerana waktu wali-wali Songo datang ke Pulauan Melayu ni, dia datang dekat Indonesia semua kan. Tu jam Bali, Indonesia ni Hindu ni kan. Para miswara ke apa punya ajaran ni semua. Jadi mereka-mereka ni dia nak tarik perhatian orang-orang yang petani-petani ni, nak tarik perhatian macam mana? Dulu mana ada TV. So dia buat wayang kulit. Nak tarik perhatian orang ke arah agama. So dia kena shift lah. So kadang-kadang kita cakap kat Facebook kita, kadang-kadang kita cakap pasal lagu kan. Jadi kalau saya cakap pasal lagu, ada je tau yang akan komen yang tak pernah komen. Pasal suit dengan diorang punya kehendak. So kadang-kadang dakwah tu kita perlu pelbagaikan lah. Kita bukan membanggakan lagu-lagu lah. Tapi ada lagu-lagu yang seni kata dia agak baik. So bila kita bincang pasal tu, nanti ada yang komen. Yang selalunya benda-benda berat tak komen. Benda-benda lagu dia komen. Filem nanti dia komen. Cakap, Ustazah teringatlah gambar ni. Teringatlah cerita ni kan. So we attract people punya attention. Dakwah tu mesti macam gitu. So Ustaz Auni ni dia punya speciality ni cerita pasal ni lah. Cerita-cerita, filem-filem. Kan dia kupas. Pasal apa? Mereka-mereka yang buat tu semua ada yang director Yahudi. Filem-filem tu banyak Yahudi. Dia banyak dalam kitab dia banyak. Kan? Ada cakap pasal ni. Kadang-kadang persamaan. Cuma dia ubah lah pasal dia nak bikin filem. Kalau dah sama macam orang lain macam mana? Kan? Tapi kita nampak sumber-sumber dia. Ni angin-angin masuk. Kan? Banyak cerita pasal angin ni.
Ribu lah kalau kat Hollywood ni dia punya cerita pasal angin ni. Yang nak menunjukkan bila angin datang mati orang tu. Bila angin datang terkena. Kan. Sedangkan dalam masyarakat, dalam Islam pun ada lah. Angin ahmar. Kan. Angin yang kita cakap ni angin pun. Kan tertiup satu kali. Perang Handak pun Allah hantar angin. Kan. Yang berderu tu. So sifat-sifat tu diorang ambil masuk dalam diorang punya filem. Ada apa sumber lagi? Sumber bacaan lah. Terjemahkan kepada filem. Orang yang membaca dia tentu akan tahu. Yang tak baca tak tahulah. Kan? Yang membaca kitab lama semua, Lord of the Rings tu semua, kan? Masuk aja pergi alam lain. Tu semua ada. Yalah mungkin lah. Ataupun perang ni apa tu yang Sentul Berapa Gajah semua ada. Itu semua unsur-unsur binatang diorang gunakan. Okay. Diorang develop lah pada benda yang lain. So orang yang kaji kitab dia kaji kitab kita. Mesti kita tahu persamaan dia. Kat mana dia, bukan persamaan, kat mana dia ambil sumber tu. Apa tu yang kuda terbang. Burak lah. Dia tak nak cakap, dia tak boleh nak buat macam mana burak. Pasal burak tu kata Nabi dia antara kuda dengan keledai. So tak pernah nampak kan? Mana tak nampak, tak tahu. Antara kuda dengan keledai. So dia develop je lah. Pakai pula kepak. Kan? Lari. So dulu-dulu orang-orang Islam kita dulu kat Singapura, lagi-lagi orang India suka tahu gambar tu kuda terbang. Pada manusia, pada itu kuda kan. So kadang-kadang kita kecil-kecil tengok apa lah gambar ni, buruk dah lah. Buruk lah. Pasal dia punya gambar, dia drawing kan. Buruk lah. Bukannya betul, tak nampak betul. Tapi ada orang cakap bila dia pergi haji, dia duduk dekat Arafah, dia pernah nampak binatang-binatang tu. Tu Allah singkap kelebihan, tak tahulah nak tunjuk apa pada dia kan. Bila kita tahu tu, kita bila pergi sana kadang-kadang alamak, tengok pula. Tak nampak pula makhluk-makhluk lain pula. Takut pula So, dosa lah nampak lagi bagus. Lagi bagus lah aman dunia, aman hati kita kan. Daripada kita nampak-nampak benda yang tak sepatutnya kan. Tapi itu cerita-cerita asing lah. Jarang-jarang kita dengar. Yang betul-betul semua orang pergi sana nak ibadah. Itu je. Itu ada. Ibadah betul-betul dekat kemah masing-masing. Itu ada. Naik gunung. Terus kalau kuat naiklah gunung sikit tu. Duduk situ sekejap. Tapi kita tak boleh lah. Takut Syekh Haji kita takut kita hilang. Nanti kita tak tahu kemah kita yang mana satu. Melainkan kita ikut Syekh kita, Haji kita yang nak bawa kita. Tak apa, saya guide. Awak naik, nanti kita tahu macam mana nak turun. Jangan Syekh Haji pun tak tahu turun. Itu yang bahaya tu. Pasal kadang-kadang it's very different tau. Bila malam, siang tempat tu pasal dia dah lain. So oleh itu, betul-betul lah. Bagus lah kalau dapat naik. Sebenarnya, naik situ lah patut wukuf dia. Kan? Pasal orang-orang yang tak ada kemah kan duduk situ. Cantik tempat dia lah macam itu. So kita dapat rasakan sikit lah jihad tu pergi haji tu. Kalau tak duduk kemah relax je kan. Orang kasih makan-makan 500 je macam-macam makan dia siap dengan dessert sekali sampai orang tak habis makan. So senang aja. Tak ada susah. Zaman dulu lah orang susah nak pergi sana. Pasal dia namakan jihad lah bagi orang perempuan nak pergi sana. Pasal it's very different. Kita nak pakai baju, foto macam mana. Orang lelaki dia main pusing aja. Kita lah baju satu beg lah. Terus kan cakap tak boleh bawa besar. Kena bawa kecil je. Nanti kau tak boleh angkat. Atau fikir apa baju nak bawa ni So satu kali waktu saya pergi tu pertama kali saya bawa putih. Saya bilang aku dah salah baju lah bawa. Tak boleh bawa putih. Pasal beberapa hari kita kat situ nak cuci baju. Kita nampak gelap pada bawah kan. Bila putih kan bawah tu abuk kan. Kita tengok ada baju kita ni apalah berkeladak baju aku ni. Tapi tak kotor lah. Cuma kita tak biasa tengok kotor macam itu kan. So akan datang dah tahulah. So tak boleh pakai baju hijau gelap gini lagi bagus pakai. Tak nampak kotor. Kita pun aman hati kita. Pasal kan nampak gelap gitu kita tahu tak suka lah kan. Nak sembahyang nak apa. So kalau putih tu lebih teruk sikit lah. Nanti kalau basah nampak.
Saya cuci juga, saya tak boleh tahan lah tu. Saya cuci jugalah bawah-bawah dia. Cuci, saya pergi toilet yang panjang tu. Dekat dekat Mina saya cuci. Saya cuci kat situ, lepas saya ada lagi satu, saya sidai kat tepi, kat luar. Kitanya kemah tu. So tak boleh tengok sangat lah, gelap macam tu. So yang kali tahu. Kan? So ada tengah-tengah tempat, kita perlu banyak berinteraksi. Nak pergi tonta, pergi balik. Kalau pakai putih, susah lah. Kan pakai gelap sikit. Atau colour bercolour, hijau ke, hitam ke. Atau krim gitu pun tak apa. Yes? Kalau nak melawat lah pakai krim tu. Lawa-lawa pun tak apa, tak ada orang tengok pun ya. Kita je. Kan yang mana? Tak pakai selubung pun tak nampak. Ha? Tak nampak. Kan? Tapi itulah, pasal wanita tu nak bawa tu, nak bawa ni. Bawa tudung, bawa apa. Yang mana uzur bawa pad lagi. Cukup ke tidak ni. Tu dia angkut macam-macam So that's why. Kalau kita bagi Arafah Mina, macam mana nak cari? Kan? Kita jangan cakap pasal Arafah Mina ni lah. Pasal kita macam musafir betul-betul tu. Kau tak boleh bawa banyak. Jadi apa yang paling penting saya kau kena bawa. So kalau dia uzur ke apa, jenis yang macam heavy ataupun tak boleh sikit, nak kena tukar-tukar, tu kau kena bawa banyak. That's why cakap jihad bagi orang perempuan tu adalah haji. So you have to go satu tempat. You kena fikir betul-betul, you kena plan apa aku nak bawa, apa tak bawa. Itu je yang susah. Bab pantang larang sebenarnya tak ada. Memburu, apa yang nak memburu? Kenapa tak nak buru apa? Adalah tu, burung-burung. Kita pun tengok burung suka, takkan tak buru dia pula. Kan tak ada kerja. Shopping Kan? Apa yang lagi nak tu? Kita tengok, yang kemarin dia belalang. Tengok belalang nak berburu belalang. Tengok belalang pun takut lagi. Beribu-ribu datang, ada tepis. Kan? Jangan kita tepis dah mati pula. Nanti rasa berdosa pula. So dia tu lagi banyak datang. Kan? Kita tengok kita lari. Baru kita nak buru dia. Tadi apa? Tak ambil nak cabut-cabut pokok. Tak ada masa cabut-cabut pokok. Pokok pun tak ada. Nampak straight je. Lagi dah bagus. Dia dah straight gitu. Lagi kita tertutup daripada melakukan nak kena bayar dam kan? Lagi. Tak ada apa yang nak patah larang, nak takut. Tak ada. Rambut misalnya. Kalau tahu rambut leceh panjang apa, potonglah dulu. Janganlah potong macam JI pula. Biasa-biasa lah je lah. Jadi mudah untuk kita. Pasal takut nanti. Kita takut jatuh. Dia jatuh sendiri tak apalah. Kan? Jangan kita jatuhkan. Gini jatuh semua. Habislah. Jadi itu semua jangan jadikan takut lah. Tak takut lah. Itu semua okey je. Tapi orang kadang-kadang bila cakap tu pergi belajar naik takut. Belajar bertahun-tahun namanya begini tidak. Bila cakap dah okey. Tak okey lah. Saya tak confident lah. Apa yang dia tak confident lah. Tahu bagi aja. Jangan tunggu lama-lama. Bagi aja. Saya itu perlu tenaga kan. Dah pergi kakak dulu. Pergi sama-sama tu. Bagus kan. Dia teman sejati. Saya hidup semati. Saya bayar dia dapat kawan situ. Okay, so dekat sini sebut. Semuanya kalau dapat angin tersebut. Semua yang ada hati-hatinya. Kat sini sebut. Yang ada keimanan. Dekat mana-mana semua angin tu kalau sampai. Maka tercabutlah nyawanya. Akhirnya yang ketinggalan adalah manusia-manusia yang buruk kelakuannya. Yang suka cepat-cepat melakukan keburukan. Dan kezaliman sampai dapat diumpamakan sebagai keringanan burung yang sedang terbang. Atau angan-angan binatang buas yang hendak memangsa. So maknanya senang nak buat kerosakan pada waktu itu. Pasal dia orang tak reti kebaikan punya. So menjelangnya hari kiamat tu manusia dah tak kenal tentang agama lagi. Dia memang kata orang Indonesia tu bobrok sangat tu lah. Bobrok kan? Maknanya akhlaknya teruk banget gitu kan. Teruk sangat tu. So dia tak kenal. So Allah tu tinggalkan mereka-mereka ni je kat muka bumi. Sampaikan mereka tu kata Nabi suka cepat-cepat melakukan keburukan dan kezaliman. Seumpama ringannya burung yang sedang terbang. Ringan kan burung yang sedang terbang tu ringan. Maknanya apa kejahatan aku boleh ikut. No problem, ikut. Tak rasa bersalah, tak rasa apa-apa. Ataupun angan-angan binatang buas yang hendak memangsa. Angan-angan siapa pun boleh buat.
Dapat pun belum. Tapi angan tu, maksud dia tahu angan-angan kan mudah. Nak buat kejahatan tu angan-angan pun diorang ada. Sifat angan-angan nak buat kejahatan tu pun ada. Maknanya mudah sekali nak buat kejahatan pada waktu itu. So orang-orang tersebut tidak mengerti apa-apa yang baik dan tidak mengingkari apa-apa yang buruk. Yakni kemungkaran dibiarkan berlaku. Seterusnya, lalu muncullah syaitan yang menjelma sebagai manusia lalu berkata, alangkah baiknya kalau engkau semua suka mengikuti perintahku. Okay, dekat sini disebut mana dia? Fayatamassalu lahumus syaitanu fayaqul. Maka syaitan tu datang dengan menyerupai manusia. Maka dia kata, ala tastajibun? Fayaqul madza ta'muruna? Fayamuruhum bi'ibadatil awsan. Wa hum fi dzalika dawun rizquhum hasanun. Aishuhum summa yunfahu fis-sur. Fala yasma'uhu ahadun illa asra laitan wa rafa'a litan. Litan wa rafa'a litan. Okay, dekat sini sebutkan lagi Dajjal tu datang dalam berupa syaitan tu datang dalam berupa manusia, kemudian mengajak mereka, alangkah baiknya kalau engkau semua mengikuti perintahku. Tastajibun kan? Mana dia? Tastajibun. Ala tastajibun. Ikutlah aku, perintahku. Tu orang-orang itu sama-sama berkata, pasal mereka dah tak ada pedoman. Tak ada orang yang guide mereka. So mereka sama-sama berkata, apakah yang kau perintah kepada kami? Kemudian syaitan tersebut mengajak mereka menyembah berhala-berhala. Ausan. Okay? Ibadatil ausan. Menyembah berhala. Keadaan para manusia di saat itu adalah sangat luas rezekinya. Senang hidupnya. Selanjutnya ditiupkan dalam sangkakala, maka tiada seorang pun yang mendengarnya melainkan ia menurunkan lehernya yang sebelah dan mengangkat yang sebelah lainnya. So kalau kita turun leher kita sebelah sini, leher yang satu angkat kan? Apa tak? Dia ternaik, sini terturun. Maknanya semua lentuk macam lentuk ayam. Diterangkan kepada kita, satu leher kita jatuh, yang satu lain tinggi. Bermakna sengit lah. Begitu kan? Itu sangkakala pertama. Melainkan mereka menurunkan leher mereka sebelah lagi, yang lagi satu meninggi. Pertama-tama orang yang mendengar itu ialah seorang yang sedang memperbaiki kolam untanya. Dia tengah baiki kolam unta dia, lalu dia tidak sedarkan diri. Tengah baiki tak sedar tu. Lentuk terus mati. Kemudian Allah mengirimkan ni orang yang pertama pertama yang mendengar, orang yang sedang membaiki sesuatu lah, kolam dia. Dia dengar sangkakala tu, kemudian tak sedar diri. Kemudian mati terus. Kemudian Allah mengirimkan atau sabdanya, menurunkan hujan bagaikan rintik-rintik ataupun bagaikan bayangan. Lalu dari air itu tumbuhlah seluruh manusia pada manusia. Tubuh para manusia. Sini dia sebutkan. Yunzilullahu mataran ka'annahu tallu awizallu fayambutu minhu ajsadun nas. Jadi kemudian Allah pun turunkan hujan rintik-rintik gitu, maka manusia pun tumbuhlah seluruh tubuh manusia. Terus ditiupkannya pula. Sekali lagi sangkakala tersebut, tiba-tiba orang-orang itu sama berdiri, bangun sambil memperhatikan keadaan di waktu itu. Kemudian ada yang mengucapkan, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, halumu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Kemudian ada suara yang sedang mengucapkan, hai sekalian manusia, marilah sama mendekat di hadapan Tuhanmu semua. Ni semua dekat pada mahsyar, semua sedang berdiri. Kan? Kemudian dekat sini dan kepada semua malaikat diperintahkan, hentikan dulu orang-orang itu sebab sesungguhnya mereka akan ditanya lebih dahulu. Itu kita tengah akan dihisap lah kat waktu itu. Maknanya tak boleh masuk syurga terus. Ada yang kena hisap kat situ. Ini dia. So dalam hadis-hadis yang banyak nanti dikumpulkan cara-cara bagaimana. Ini agak pendek sikit, agak straightforward. Dia cakap, semua dah bangun. Kemudian ada suara yang kata, marilah dekat kepada Tuhanmu. Dan kepada setiap malaikat tu diperintahkan bahawa tunggu dulu orang-orang tu. Kerana orang-orang tersebut akan ditanya lebih dahulu. Mas'ulun.
Kemudian dikatakan pula, keluarkan olehmu semua orang-orang itu perlu dikirimkan ke neraka. Maknanya ada orang yang masuk terus neraka. Okay? Tak ada iman langsung ke neraka. Sini disebutkan. Suma yukal ahriju ba'sanna. Siapa yang nak masuk neraka terus ni, keluarkan. Fayukalu minkam. Berapa ramai ni yang nak masukkan ke neraka terus ni? Ditanya dari berapa? Maknanya berapa orang ni? Lalu dijawab, dari setiap 1,000 sebanyak 999 orang. 1,999 orang, ada satu orang je survive. Jadi setiap 999 orang, dia saring lah. 999 orang, satu je duduk situ, kekal. Yang lain masuk neraka. Dia ada lagi satu kan, yang bila orang semua diri kat situ, semua tak boleh tahan kan. Berapa lama nak diri ni. Ada dia jumpa Nabi, tanya Nabi mana yang boleh tolong, syafaat mana. Tu dalam hadis yang lain. Hadis ni dia tak cerita bab tu. Dia straight pasal setiap hadis tu dia Nabi nak ceritakan tentang setiap perkara-perkara tertentu. Tak guna pun panjang-panjang sangat tu, nanti kita tak dapat fokus kan. So dalam hadis-hadis yang lain ada yang di cover dalam beberapa part lah. Yang sini dia sebutkan setiap 99 orang akan dimasukkan. Setiap 1,000 sebanyak 999 orang masuk neraka. Sabdanya, itulah hari yang dapat membuat anak-anak kecil jadi beruban. Dan itulah hari dibukanya betis manusia kerana amat kebingungan sekali. Maksudnya manusia pada hari itu dia kebingungan. Dan lama dia nak tunggu. Maksudnya nak tunggu situ lama. Sampai orang muda sampai beruban, bermakna apa? Beribu-ribu tahun nak tunggu tu. Sebab kan itu ada di kalangan mereka tu dah lama sangat dia di situ. Kalau tak boleh tahan tu, minta syafaat. Nak minta kepada siapa? Minta Nabi Musa bilang aku malu nak jumpa Allah. Minta Nabi Adam pun cakap malu nak jumpa Allah. Pasal dulu pernah buat silap kan. Kalau kita baca kitab Tauhid tu nanti dia sebut. Dosa tu kadang-kadang dosa tu bagi orang biasa kecil. Tapi pada para Nabi tu besar. Sebab walaupun Allah dah maafkan, ampunkan tu Nabi Adam punya kesalahan. Tapi dia tetap rasa malu nak jumpa Allah, nak minta. Ada yang Nabi-Nabi sudah gunakan doa-doanya kan. So dah tak boleh nak bantu. Melainkan Nabi Muhammad saja yang masih kekal dengan doanya yang belum dipergunakan. So jumpalah Nabi-Nabi ni. Nabi Musa bilang aku dah pernah terpukul orang mati. Tak malu nak jumpa Allah, nampak? Dosa tu. Kita dah banyak kali buat dosa dengan orang. Yang kita sengaja ataupun kita tak sengajakan kan. Tak adalah kita rasa malu kita tak malu. Kita memang muka plastik ke muka apa tak tahu. je. Relax aja. Buat salah pun je. Hari raya kosong-kosong pula tu ada muka. Tak tahu cakap apa dosa. Main kosong-kosong aja. Lagi-lagi kalau yang nak pergi haji lagi kita tengok dia punya minta maaf macam berbakul-bakul. Ni kenapa minta maaf lebih ni? Jumpa pun tidak minta je maaf. Pasal apa? Rupanya nak pergi haji. Nak pergi haji baru ada sedar. Tak apalah, pada saya okey juga daripada tak minta maaf langsung okey lah juga. Cuma kadang-kadang orang nak minta maaf ni dia malu lah. Malu paiseh kan. Tapi itulah yang important, selalu kena minta maaf atas dosa-dosa kita, kesilapan kita. Kita tak perfect kan. Selain kali buat banyak silap. So macam itulah dalam diri manusia pada masa tersebut. Lama dia nak tunggu tu hari pembalasan tu. Betul lah ada jumpa Nabi-Nabi yang ada malu. Nabi-Nabi tu nak jumpa Allah SWT nak minta bantuan. Malu. Akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad dan minta syafaat Nabi. Dan Nabi pun menghadap pada Allah dalam hadis yang lain. Diterangkan menghadap pada Allah bilang. Allah suruh tu. Ini pasal sifat udu'uni astajib lakum sampai ke hari itu berkuasa. Allah bilang minta. Bukan Allah tak tahu dia nak minta apa. Dia minta. Oleh itu jangan lepas sembahyang. Allah aku tahu apa, engkau tahu apa aku nak minta. Itulah bukan macam itu. Kena minta. Tapi jangan salah minta. Ada orang pergi haji minta nak jaga mak tu sakit. Mintalah jaga mak tu sihat. Ada yang minta jaga mak tu sakit. Kau tak tahu jaga orang sakit macam mana? Aku belum tahu lagi. Betul-betul balik sakit mak dia. Akhirnya semua tak boleh jaga.
Hantar rumah orang tua-tua. Setelah terbalik kot pula. Mintalah jaga mak tu dalam keadaan sehat. Kau minta jaga dalam keadaan sakit tu buat apa? So jangan salah niat. Jangan salah doa. Tapi dia salah tu pun Allah nak uji dia lah. Kan? Pasal sampai begitu tengok. Baru kau nak jaga mak kau. Kau jaga mak kita tu tengah sihat, muda lagi. Kita jaga mak kita ni kadang-kadang dah separuh abad ni. Kan? Saya bilang mak, saya pun bukan muda sangat pun. Kan? Oleh itu sama-sama menjangkau usia yang Nabi sebutkan. Apabila usia tua mak kau tu kau dapat jumpa, mak bapak kau dapat jumpa, tapi dia tak dapat memberikan kau syurga, maka rugilah serugi-ruginya lah kau. Dengan umur kita yang meningkat, kan? Kita sama-sama pun ada keterbatasan, kan? Itu ujian Allah. Keterbatasan. Kalau dia tua tu kita muda belia, kita boleh ligat jalan. Tu tak jadi cabaran. Tapi ada orang jadi cabaran juga apa? Dia nak pergi mana-mana tak boleh. Tak? Mana tak boleh. Kalau dia dah ada 2, 3 orang, 4 orang, yang satu pula bukan sakit ni, sakit misalnya macam stroke ke apa, depend on you 24 jam, kan? Macam mana you nak jalan? Kalaulah waktu muda diberikan, cabaran tetap ada. Kalau mereka merasakan itu cabaran. Jaga anak istimewa kan? Sampai bila-bila kakak tu tak boleh pergi mana-mana tu. Sampai hayat dia chop tu. Tak boleh kan? Mana-mana nak kena bawa dia. Dia kalau buat PA ke apa, dia ikut musim budak-budak ni. Dia okey. Dia KO macam mana kita? Ni dia masih muda lagi, dia budak lagi. Kalau dia makin meningkat usia. Dan budak-budak macam gini kadang-kadang dia banyak penyakit. Pasal apa? Dia tak interaksi. Dia develop banyak. Kadang ini diabetik lah muda-muda kan. Kadang orang pasal apa, kadang-kadang dia nak makan tu je. Tak dengar cakap kita. Pasal kadang-kadang mak dia pun terpaksa kasih tu je. Pasal itu je dia boleh makan. Dia develop banyak penyakit pasal dia tak tahu diri dia. Dia ikut, kadang-kadang ada yang baring aja bawah. Sampai kena rheumatism tau ada kakak tu punya anak. Anak baring atas, baring bawah je. Sejuk masuk kat badan dia. Kakak tak boleh buat apa-apa. Kalau tak, dia tak nak tidur. Tu akhir hayat tu tanggungjawab mereka. It's not easy tau. Kita dah besar-besarkan anak kita, dia dah boleh jalan sendiri Okey. Ni kakak ni. Dan orang yang seumpama dengan dia. Sampai bila-bila. Mana ada pernah mecut anak dia? Tak pernah mecut. Betul kan? We have to prepare that part Sampai bila-bila dia ada prepare. Kalau budak tu okey, boleh ajak jalan, okey lah. Satu masa besar ajak jalan. Kalau yang jenis terduduk punya. Waktu adik saya tengok budak-budak ni autism, adik saya bilang, tak, ada yang lebih teruk ke, duduk je tak bangun-bangun, kesian mak tu. Jangan waya-waya kadang-kadang. Diorang ada penyakit-penyakit lain, kesian. Anak-anak diorang ni ada yang dah boleh jalan, okey lah. Yang kena yang tu, lagi kesian. Macam mana? Life service. Service award, life. Tak ada Chan punya nak kata orang tu nak tidur rehat-rehat, main swimming pool ikut okey, tak ada. Pasal kena ingat tu. Dia punya tanggungjawab tu not easy. Jangan orang punya look lagi. Kadang-kadang budak tu tantrum, kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Macam orang tengok kita. Susah ni tak diamkan budak ni. Kau try cuba diamkan, aku kasih kau jaga dia 1 hari. Tak payah 1 hari lah, kasih kau setengah hari je jaga. Itu cabaran cobaan kita lah dekat muka bumi ni kan. It's not easy lah. That's why memahami orang, mendoakan sentiasa keselamatan orang tu sangat-sangat penting. Yang kita baca pada hari ini dan beberapa hadis yang sebelumnya adalah preparation kita sebenarnya. Jangan nak takut tentang kiamat tu lah. Dia tetap akan jadi. Tapi yang kita takut di hari-hari adalah iman kita yang tercabar setiap hari. Itu yang kita perlu nak ambil perhatian. Tercabar. Macam mana kita nak tinggalkan anak keturunan kita ni macam mana. Macam mana mereka nak kena tahu benda-benda ni. Bukan hanya tahu tentang perkara berlaku pada hari kiamat ni. Tapi bila kita tengok pada hari ini, yang disebutkan dekat sini, bila dekat sini disebutkan yang akan masuk ke neraka sebanyak 99 orang. Out of 1000. Kan? Setiap 1000.
Macam mana penapisan tu? Maknanya banyak yang akan masuk. Yang nak survive tu. Pasal bila Nabi minta syafaat tu, Allah beritahu pada Nabi, beritahu mereka yang masuk syurga tanpa hisab, beratur sebelah kanan. Kemudian masuk terus. Tu yang masuk syurga tanpa hisab. Yang mana ada masih lagi buat kerja-kerja yang tak betul tu, belum habis settle, masih lagi kat situ. Tu yang dia sebut tadi tu. Apa? Yang Allah beritahu kepada malaikat tu. Stop. Maknanya apa? Hentikan dulu mereka-mereka itu, sebab sesungguhnya mereka akan ditanya lebih dahulu. Tapi kalau daripada alam barzah, kita sepatutnya sudah tahu kat mana. Busu apa nak dapat, sebelah tangan kanan ke kiri. Tu semua tanda-tanda ni. Kenapa perlu ada tanda-tanda yang banyak? Kenapa? Kita berhenti sampai sini dulu. Saya nak tanya soalan tadi tu. Satu tanda tak cukup ke? Taruhlah tanda dekat alam barzah, kita dah tahulah kita akan masuk mana kan. Pasal dekat alam barzah dah tahu. Tanda-tanda neraka dengan tanda-tanda syurga tu dah nampak. Kan? Lepas tu ada lagi kitab. Kan? Datang dia kat mana? Dia datang dia turun daripada atas, dia pergi pada kita. Dia tahu kita owner dia. So tu turun. Kita Harry Potter pun banyak lah turun. Paper turun daripada atas. Kita Harry Potter kan. Semua dia ambil turun unsur. So dia pergi pada tuan dia. Kalau dia termasuk orang berjaya, dapat dengan tangan kanan. Kalau orang yang tak berjaya, dapat dengan tangan kiri kan. So semua tanda. Kenapa perlu banyak tu? Saya terfikir tak kenapa? Memang jawapan dia paling selamat aja, Allah yang nak jadikan dia macam itu. Tu jawapan selamat lah. Jawapan lain tu macam mana? Pernah terfikir tak? Kenapa banyak tanda? Maknanya kalau kita dah tahu dekat alam barzah, tanda kita macam itu kan? Sebab kita dah tahulah kita kat mana. Betul tak? Tapi kenapa dia tanda dia banyak? Perlu ke? Banyak kali tu. Sebab satunya sebagai penguat lah. Kan? Keduanya ada yang masuk neraka kemudian nanti masuk syurga pun ada. Kan? Jadi tidak semestinya dia kekal ke dalam neraka. Lepas neraka masuk syurga. Itu last destinasi dia. Final destination. Kan? Ada yang macam gitu. So dia belum habis lagi. Ada syafaat-syafaat yang banyak. Misalnya kawan-kawan yang banyak membawa kita kepada arah agama. Sekali kita masuk syurga tengok dia tak ada. Allah kasih kita cari dia, bawa dia kan. Kan? Di tempat yang lain lah. Kalau dia tak ada kat situ, tempat yang lain. Lagi satu lah. Mana ada pertengahan? Tinggal sana. Transit. Ada tengah. Tak, syurga neraka transit punya area. Jadi dia dekat transit kan tengok ada tak? Tak ada. Bawa dia. Tu maknanya orang yang misalnya banyak ada ibadah lah juga. Bawa kepada kawan-kawan ke arah baik. Tapi dia ada certain benda yang dia belum settle lagi. Dosa-dosa dia belum habis lagi. Dosa dengan manusia, misalnya manusia kan dosa pada manusia, misalnya dia belum settle. Ada hutang misalnya yang belum lagi terlaksana dan sebagainya. So hukuman-hukuman tu harus dia jalani dulu. Kebaikan kawan dia boleh bawa dia ke arah syurga pula. So itu, nanti dekat sirat lagi kan, tapis lagi. Siapa yang ada jalan merangkak, jalan-jalan nak jatuh. Jalan-jalan nak jatuh. Ada yang jalan. Jalan jatuh. Jalan jatuh. Tapi tak jatuh dalam. Kita jatuh. Itu semua adalah saringan demi saringan sebelum masuk antara syurga dengan neraka. Itulah yang Allah dah sebutkan kepada kita lah. Perkara-perkara tersebut adalah saringan. Kat mana final destination yang akan kita pergi. Semua tempat-tempat yang disebutkan tu ada amalan tersendiri. Ada amalan tersendiri. Buku, siapa yang catat? Yang ni kan? Yang amalan atas sirat tu, macam mana? Dia bukan berdasarkan kepada kitab yang dia catat tu, tapi amalan masing-masing juga. Bagaimana amalan dia ada yang secepat kilat, amalan dia ada yang lambat masuk. Tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Macam mana? Kan? Itu amalan masing-masing. Banyak lagi.
pahala puasa. Yang ada puasa-puasa pasal jihad, ada yang syahid, tapi syahid kerana ada niat-niat yang lain. Itu semua dia tapis. Jadi orang yang masuk dalam syurga tu memang betul-betul lah lepas daripada semua tapisan-tapisan ni. Allah nak tunjuk. Oleh itu setiap setiap hukuman, bukan hukuman, tes-tes ni kita nak kena berjaya. Setiap tes tersebut kan. Jadi orang terbaik dengan apa suruhan Allah, tinggalkan apa yang larangannya, sentiasa bertaubat kepada Allah, banyakkan istighfar, banyakkan bersedekah, banyakkan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman kita masih kuat kan, rukun iman, rukun Islam masih selalu kuat. Itu perkara-perkara yang mesti kita dahulukan dalam kehidupan. Kita berhenti sampai sini dulu. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panas sangat saya sebenarnya